Beralih ke negeri di bawah bayu, antara fokus utama reaksi pemimpin mengenai RUU anti lompat parti yang diluluskan sebulat suara di Dewan Undangan Negeri semalam. Langsung bersama Anisia Daulas di studio RTM Kota Kinabalu. Ya, sahih. Keputusan Dewan Undangan Negeri semalam iaitu meluluskan sebulat suara rang Undang-Undang Perlembagaan Negeri Sabah bagi mewujudkan peruntukan larangan ahli Dewan Undangan Negeri bertukar parti terus mendapat reaksi positif dalam kalangan pemimpin di negeri ini. Antara yang ditemui yakin undang-undang baharu tersebut memberi kelebihan dari segi kestabilan, mengekalkan keyakinan pengundi selain membolehkan pemimpin terus bekerja memajukan rakyat. Inilah salah satu perjuangan pada dahulu semasa kerajaan Parti Bersatu Sabah di mana kita telah melihat bahawa anti lompat itu adalah perlu diwujudkan untuk kestabilan politik dan juga kestabilan ekonomi negeri kita, karena apa yang telah pun diasratkan oleh PBS pada ketika pemerintahannya, maka pada hari ini telah pun dipahami oleh semua wakil rakyat ataupun pemimpin. Datuk Ruslan yang juga adun lumadan ditemui di Kota Kinabalu. Sementara itu, beliau melihat bahawa industri pelancongan berkonsep Islamik dilihat sebagai salah satu potensi terbaik menggalakkan pelancong luar bukan sahaja dari negara jiran namun juga negara Arab dan sebagainya. Ia boleh dimulakan melalui pakej-pakej homestay di perkampungan di seluruh negeri, antaranya di Kundasang, Ranau dan Semporna sebagai pilihan terhadap aktiviti pelancongan sedia ada yang ditawarkan di negeri ini. Sabah Foods Berhad kini merupakan antara syarikat berkaitan kerajaan negeri GLC yang paling menguntungkan sejak penubuhannya 50 tahun lalu. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata syarikat GLC itu juga berjaya mencapai penanda aras yang ditetapkan dalam pengurusan tanah yang mampan. Menurut Datuk Haji Ji, syarikat ini telah memainkan peranan penting dalam pembangunan sektor perladangan negeri. Beliau menjelaskan ini menunjukkan syarikat tersebut mempunyai keupayaan menguruskan aset tanah melalui pemaksimuman produktiviti sambil mengimbangi pertimbangan lanskap dan alam sekitar. Syarikat itu dalam penyelidikan dan pembangunan, pengurusan perladangan dan pemeliharaan alam sekitar merupakan sesuatu yang boleh dibanggakan. Datuk Haji Ji berkata demikian ketika berucap sempena sambutan Jubli Emas Sabah Foods di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menurutnya, syarikat tersebut telah memberikan sumbangan besar dari segi dividen yang dibayar kepada kerajaan negeri. Ini membolehkan syarikat induknya, Enterprise Corporation Sendirian Berhad, berada di barisan hadapan dalam sektor perladangan. Sambutan perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah tahun ini dijangka lebih meriah, inklusif dan terbuka dengan pengisian program yang lebih meluas seperti Sugandoi dan Uduk Ngadau, melibatkan penyertaan daripada Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Melalui penglibatan pelbagai agensi peringkat kebangsaan, ia dilihat sebagai langkah memperkasa perkembangan sambutan Pesta Keamatan ke peringkat lebih tinggi dan berprestij. Pada 30 hari bulan dan 31 hari bulan, 30 hari bulan Yang Amat Berhormat akan merasmikan Keamatan Negeri, dan pada 31 hari bulan Tuan Yang Terutama akan menutup rasmi Keamatan Peringkat Negeri. Dalam program Peringkat Negeri penutupan nanti pada 31 hari bulan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan hadir bersama untuk meraihkan Pesta Keamatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat terakhir Jawatankuasa Induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri tahun 2023 di Kota Kinabalu. Dalam sambutan berkenaan turut berlangsung lawatan ke rumah-rumah tradisi oleh tetamu kehormat sebagai sebahagian daripada pengisian aktiviti kemuncak sambutan. Datuk Dr. Jeffrey turut yakin melalui publisiti meluas media turut membolehkan perayaan berkenaan diterima dan dihadiri masyarakat antarabangsa. Dalam masa sama,
Terutama beliau turut mengingatkan orang ramai agar sentiasa menjaga keselamatan sepanjang meraikan dan berkongsi perayaan Pesta Keamatan. Dewan Perniagaan Tionghoa Lahadatu menyumbang sebuah mesin operasi pembedahan minor yang membolehkan doktor melihat bahagian dalam perut, terutama organ reproduktif wanita termasuk rahim, tiub falopio dan ovari. Kemudahan ini juga turut memudahkan doktor memeriksa dan mengetahui punca kesukaran mengandung selain boleh memeriksa tiub falopio pesakit wanita. Program ni atas kita dapat buat atas kerjasama dengan ONG ni untuk menselesaikan masalah yang kritikal ini oleh menampakkan keadaan yang penting ini kita dapat kerjasama dan membantu hospital ini menyelesaikan perkara ini. Ini yang satu yang tanggungjawab besar bagi Dewan Perniagaan Tionghoa untuk memainkan peranan ini. Hari ini mereka telah menyumbangkan satu gas insufflator untuk laparoscopic machine di mana membolehkan saya melakukan pembedahan melalui laparoskopik dan memberi kebaikan yang begitu banyak kepada pesakit. Kami sebagai pakar-pakar dapat memberikan hikmat yang terbaik untuk warga Lahadatu. Sebenarnya dalam beberapa tahun lalu memang sumbangan yang diberi oleh Dewan Tionghoa ini memang amat banyaklah dan telah menolong hospital untuk menjalankan program-program dengan jaya inilah. Jadi tanpa sumbangan ini satu masalah kepada hospital untuk memberi perkhidmatan yang secukupnya. Sumbangan bernilai RM45,000 ini disampaikan pengerusi Dewan Perniagaan Tionghoa Lahadatu Tan Cheng Teng kepada Timbalan Pengarah Hospital Lahadatu Dr. Tan Hee Ting dan Ketua Jabatan dan Pakar Obstetrik dan Ginekologi ONG Hospital Dr. Nur Azila Muhammad Dafia dalam majlis ringkas di Dewan Bedah Hospital Lahadatu. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Berita selanjutnya kembali bersama Sahih Samsudin Dian Kasapur.